Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kata Musannif rahimahullahu ta'ala, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Dan wajib atas setiap mukallaf pada syarak dengan memberi pahala atas mengerjakannya dan diseksa atas meninggalkannya, bahawa mengetahui akan barang yang wajib pada hak Allah Subhanahu wa taala, yakni zat Tuhan kita yang jalla maha suci ia daripada barang yang tiada layak dengan dia, wa azza yakni bersifat dengan barang yang layak dengan dia. Maka tempat kembali makna jalalah itu segala sifat salbiyah, dan tempat kembali izzah. Izzah itu segala sifat subutiyah, maka adalah mendahulukan jalla atas azza daripada mendahulukan bersuci atas berhias dengan pakaian, dan mengetahui akan barang yang mustahil dan barang yang harus. Maka makna perkataan musannif itu wajib. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, ni pakurna belah ihsan dia, masih memberikan peluang pada kita hidup atas muka bumi dia. Alhamdulillah, dialah yang menghidup dan matikan kita. Alhamdulillah. Dan hidup kita bagi ni, alhamdulillah. Dia beri kita nikmat Islam, alhamdulillah. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat, alhamdulillah. Diberi yang kita kesungguhan untuk terus belajar dan duduk dalam majlis yang mulia, alhamdulillah. Diberi kita ada kesedaran, perasaan dan perasankan Allah lah yang jadikan kita, hidupkan kita dan berikan segala kurniaan, alhamdulillah. Hidupnya hati sanubari menyentuhlah dikatakan iman, alhamdulillah. Dan dengan itu melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Dan insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda, insya-Allah. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Asal terjemah dikata, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak dengan memberi pahala atas mengerjanya dan diseksa atas meninggalkan dia, bahawa mengetahui akan barang yang wajib pada hak Allah, yakni zat Tuhan kita yang jalla
Maha suci ia daripada barang yang tiada layak dengan dia. Wa azza, yakni bersifat dengan barang yang selayaknya dengan dia. Maka tempat kembali makna jalalah ialah segala sifat salbiyah, dan tempat kembali izzah segala sifat subutiyah. Kita nak sambung ni setelah nisbah kita baca dalam matan pembahagian hukum akal. Dia nak mula masuk, nak cerita kat kita apa yang wajib atas kita akal waras yang Allah Ta'ala kurnia kat kita ni, kebolehan kita berfikir untuk menilai, mengukur dan memahami wajib mustahil harus akli, membanding dengan ada wajib mustahil harus yang adi, yang ada 4 irtibat. Yang lepas kita dah jumpa, yang hukum adat ialah hukum adat, hukum akal ialah hukum akal. Jadi nak gunakan maklumat hukum akal ni khasnya untuk kita gunakan pada tempat yang memang inilah matlamat Allah Ta'ala jadikan kita berakal. Berakalnya kita berbanding dengan haiwan adalah kebolehan kita mengenal Allah Ta'ala. Itu paling besar sekali. Akal yang Allah Ta'ala beri kat kita paling besar atas nikmat akal ni adalah ada satu kebolehan mengenal yang ada pada akal fikiran kita yang Allah Ta'ala beri yang tak ada pada haiwan. Satu haiwan ni dipanggil tak berakal kerana dia tak ada keupayaan macam kat kita ada keupayaan tersebut. Jadi kat kita ni ada keupayaan untuk boleh mengenal Allah Ta'ala, cuma kena kenal Allah Ta'ala, kena pergi belajar, kena faham betul-betul disiplin-disiplin ilmu macam mana tengok makhluk dengan tengok makhluk boleh faham. Akal ni boleh berfungsi mengenal khalik makhluk. Disiplin dia macam tu. Pasal kita celek mata ni memang tak boleh tengok Allah. Kita celek mata ni tengok apa? Tengok makhluk Allah. Celek mata memang tak boleh tengok Allah. Siapa boleh tengok atas muka bumi ni? Handai lah. Handai. Kalau mengaku boleh nampak Allah Ta'ala dalam keadaan jaga ni, bukan kata handai, kafir terus. Orang yang boleh melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga atas muka bumi ni hanya berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain takkan jadi tu. Kebolehan orang lain untuk boleh melihat Allah Ta'ala syarat akhirat ataupun syarat iman. Orang kafir takkan boleh melihat Allah Ta'ala sama sekali. Jadi kat dunia ni macam mana? Kat dunia ni memang tak boleh lihat Allah Ta'ala dengan mata kasar. Kita hanya boleh lihat kat dunia ni hanya melihat makhluk Allah. Apa itu? Kita belajar hukum akal tu buat apa? Gunakan akal tu untuk reti dan tahu cara berfikir macam mana dengan kita tengok makhluk Allah ni. Kita kenal, oh ni Allah yang bagi jadi. Ni makhluk Allah. Jadi bila makhluk Allah, Allah jadikan aku. Allah hidupkan aku. Allah bagi kederat pada aku. Allah bagi penglihatan pada aku. Allah bagi pendengaran pada aku. Tu baru nama orang berakal namanya. Kalau akal yang ada kat kita ni, kita tak guna sikit pun, tak pernah belajar sikit pun macam mana nak mengenal Allah. Bahkan duk kenal apa? Hari ni pagi nak makan berserok apa? Berserok. Nak sarapan apa? Tu nak minum air apa? Tu rumah macam mana nak kau besar lagi? Nanti ni pun dah cocok 2 dos boleh pergi Langkawi. Contohlah kan. Duk kira makan minum anak bini, makan angin merayau, hak tu aja. Hak tu babi. Bahasa saya babi, bahasa kampung ni senang kan. Bahasa Quran An'am.
binatang ternak, lembu, kambing, unta, kan? Babi binatang. Binatang. Perangai binatang sebiji. Tak mana binatang. Tak mengenal Allah Ta'ala. Tak tu binatang tu. Binatang dia tak ada keupayaan untuk Allah jadikan aku. Allah bagi penglihatan dekat aku. Allah bagi pendengaran dekat aku. La ilaha illallah. Makhluk tak boleh bagi manfaat. Allah saja dia ilah. Dia saja yang boleh bagi mudarat dan manfaat. Makhluk ni kalau tengok nampak beri manfaat pun, makhluk tetap makhluk. Makhluk zat dia sendiri pun Allah Ta'ala lagi jadi. Takkan zat makhluk dengan sendiri boleh memberikan mudarat dan manfaat. Kalau ada sesuatu pun nampak mudarat manfaat berlaku pada makhluk, laluan saja. Itu adalah sunnah. Itu adalah peraturan saja. Itu adalah ujian saja. Yang kita nak pasti nak bagi dapat mengenal Allah Ta'ala, rojak ke Allah Ta'ala, minta ke Allah Ta'ala. Walau bagaimanapun peraturan sabab musabab dilaksanakan. Lapar, makan, dahaga, minum. Yang ni lah dia panggil mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala. Lembu, kambing, unta tak ada. Tambah babi tak ada langsung. Satu kalau kita ni pun pejam celek duk kira makan minum. Rumah memang duduk rumah dah, tak duduk lah dalam parit kan. Pakaian duk kira makan minum, pakaian makan minum. Tak ada pun nak puji Allah, alhamdulillah. Tak ada itu. Jelek mata, aku nak main game apa ni. Macam lembu kambing, macam babi sebiji. Siapa? Tak pernah langsung mikir ke Allah Ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, bagi kita faham maksud hidup kita ni. Akal yang begitu mahal yang Allah Ta'ala beri ni, kita tak sia-siakan dia, bukan gunakan dia pada tempat yang bukan untuk itu kegunaan akal. Kegunaan akal paling besar untuk dengan Allah Ta'ala kita boleh mengenal. Itu kegunaan akal. Pasal akal Allah Ta'ala beri kita ni satu keupayaan yang memang sangat luar biasa. Satu, kalau kita berkawan dengan tutup guru, alim ulama, orang yang arif dalam bab ketuhanan ni, kita jumpa dengan dia memang tak ada benda lain dia sembang. Dia sembang apa? Kenal Allah, ingat Allah, zikir Allah. Kenal Allah, ingat Allah, zikir Allah. Lepas tu banyak selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Tak ada cerita lain. Tak ada cerita lain. Baik. Jadi akal yang besar yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, dah boleh faham mana wajib, mustahil, harus kat kita ni. Contohlah nak faham pasal akal yang ada tu, apa wajib, mustahil, harus yang kat kita ni. Kita tengok ni, kita malam tadi tidur, mati sekejap. Taklah mati terus tu, istilahnya mati ya, mati kecil. Lepas tu ni hidup pula. Boleh jadi hidup, boleh jadi mati. Harus. Jadi yang wajib tu apa? Yang menghidup dan memati yang kita tu, yang tu wajib ada. Itu mesti ada. Yang kita boleh jadi macam ni tu adalah yang menghidup dan memati yang kita. Oh Allah. Hatu iman. Hatu bawa nama kenal. Hatu yang kena belajar. Tu pun kadang-kadang kita rasa macam kita dah terpelajar. Rupanya bodoh kan. Orang terpelajar ni orang yang memang istilahnya, saya ngaji Tok Guru bagi contoh mudah kan. Kata ni, kalau macam saya pakai ni, tak ada orang lain dah pakai ni. Tengok ni ya, tepi jalan jumpa Kuala Lumpur ke, contohlah kan, jumpa kat Kuala Lumpur ni, tepi jalan, rasa macam kenal. Tak ada orang lain dah pakai ni melainkan saya contoh kan. Ni Ustaz Rozaini punya ni. Orang yang kenal Allah Ta'ala ni, dia tak ada kerja lain. Tengok ya, pop, macam terus. Tengok tu, macam terus. Tu orang pakai.
Cam sedut mana? Tengok je makhluk. La ilaha illallah. Sedar je kita ni, aku hidup ni. Oh Allah, ilaha illallah, Allah yang hidup aku. Celak air mata nampak boleh melihat je. La ilaha illallah, Allah bagi melihat aku ni. Oh yang ni benda boleh tengok, yang ni benda tak boleh tengok. Oh yang ni ada tanggungjawab. Oh yang ni amar ma'ruf. Yang ni kena suruh ajak orang main mengaji, ngapai, belajar, faham betul. Yang ni nama hasanat, yang ni nama kebaikan. Anjur buat fardu, sunat, zikir. Ni lara buang, tinggal. Oh tu yang ni haram, tinggal. Yang haram, tinggal. Benda-benda lara-lara ni buang, tinggal. Gunakan akal fikiran ni untuk pergi situ. Bukan terbalik. Tengok benda-benda yang perintah Allah Ta'ala buat tak tahu ada, ya. Tengok benda-benda lara, maksiat, tak apa bala ni, yang banyak buang masa ni, pusu-pusu pergi ke dia. Tu tak ada akal namanya, tu otak lembu. Jadi kita mengaji ni nak bagi keluar daripada otak lembu tu lah. Dan memang kita kalau tak mengaji memang jadi otak lembu. Saya tak kata orang lain, saya kalau tak mengaji tu tak tahu macam mana rupa. Main game, saya main game juga dulu. Betul lah, tapi bodoh lah. Bila dah mengaji baru tahu macam mana. Silap, buang masa dah aku. Ni pun kita duduk hidup lagi. Kalau mati esok macam mana? Mati esok baru kita tahu masa yang telah kita biarkan begitu saja tu kan. Bahkan kalau ikut orang yang beramal ni, kalau dia beramal sungguh-sungguh sekali pun, tapi adalah juga istilahnya masa yang dia masih relax lagi tu kan. Mati je esok, apa orang yang beramal ni kata apa? Silap aku, kalau ikut aku kena buat lebih daripada aku dah buat ni. Kalau kita belum ada perasaan macam tu, maksudnya kita tak faham lagi lah perjalanan akhirat tu. Tu yang kita duk nampak dunia, jatuh cinta kita ni dengan makhluk duk dekat ni, tak jatuh hati langsung kepada Allah yang jadikan kita. Dengar elok ayat tu. Orang beriman ni ialah orang yang boleh jatuh hati mengenal Allah yang jadi yang ada kan? Bukan kita jatuh hati tengok apa makhluk Allah Ta'ala bagi jadi ni. Oh tengok lembu seronok, tengok kambing seronok, tengok ayam seronok, lupa ke Allah Ta'ala. Tu tak jadi. Tak jadi tu. Itu bodoh. Pasal makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi tu melalaikan kita daripada mengingat Allah Ta'ala. Jadi tu. Itu tak jadi. Kalau kisah Nabi Sulaiman AS kan, dia boleh menguasai jin, menguasai haiwan. Dia ada istana besar peninggalan daripada ayah dia Nabi Daud AS, dan dia ada angin untuk jadi kenderaan dia. Dan antara kenderaan dia selain daripada angin tu, kenderaan dia, antara kenderaan dia ialah kuda. Kuda ni maksudnya sejak zaman dulu lah memang jadi kenderaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul kan. Khas pula Nabi Sulaiman dia ada angin, kenderaan dia. Jadi kalau sebut ke kuda tu, kenapa kuda ni orang Ta'ala bagi jadi kenderaan? Kuda ni gagah perkasa badan dia bandingan kita. Kita jalan kaki apa? 4 jam paling kuat. Try nak jalan 12 km. Kita ni special ni, orang kaki basikal ada, orang kaki jalan kaki ada. Apa saya nak sebut ni? Jalan kaki. Kuda tu. Jadi kita 12 km 4 jam jalan. Nak jalan jauh-jauh, antara kalau nisbah haiwan lah kuda. Cuma nak dengan kuda kena berkawan dengan dia untuk hati dia jatuh ke hati kita jatuh ke hati dia. Sehati sejiwa dengan dia. Kita naik dia macam mana kita kawal diri dia. Kalau kita kawal diri kita, dia bila kita naik, dia akan jaga kita macam mana dia jaga diri dia. Baru
Kita kona, dia kona. Kita lurus, laju. Dia pun laju. Laju lagi. Saya sembang boleh lah. Bawa teh hegi-hegi sampai demam-demam. Sakit urat habis badan. Saya tak pernah naik menatang tu. Naik cerita apa ni? Nak cerita kuda tu. Jadi Nabi Sulaiman AS ni, antara kuda-kuda dia tu, pasal tengok kuda ni lawa cantik, ni gagah-gagah, ada sampai menyebabkan dia Khalid tengok kuda ni melengahkan dia daripada waktu solat. Melengahkan dia daripada waktu solat. Bukan main game tau. Kuda tau. Kuda ni dia tak Khalid macam main game bodoh tu. Kan? Apa saya nak sebut ni? Apa jadi bila lambat pada waktu solat? Fatafiqa masham bis-suqi wal a'naq. Terus apa? Sembelih kuda. Sembelih terus kuda. Maksud apa? Kuda ni dengan sebab aku tertawan tengok dia menarik macam mana? Melalaikan aku daripada, bukan tak sembahyang, bukan tak mengaji, bukan tak kenal Allah Ta'ala. Macam mana? Lalai sikit, seronok kat lemah. Sembelih tu. Tu pun ardak tu esok, lalai dia tengok macam mana? Sembelih lah. Kan? Buat apa? Kacau lah nak mengaji. Kalau kacau kan, kalau tak kacau boleh lah. Kan? Apa saya nak sebut? Memang keadaan kita macam tu. Tak adalah kita buat bela sesuatu sampai kiamat kita buat benda tu. Dah tengok lah kita punya aktiviti apa benda yang ganggu tak ganggu kita punya perjalanan masuk hidup. Macam kita duduk sini, kalau saya duduk sini buat apa? Amanahnya nak buka pondok, amanahnya nak mengajar orang. Takkan tak mengajar orang sampai duduk sibuk bela arnab. Contohlah, duduk sibuk bela burung sampai tak mengajar orang, duduk main burung bela arnab. Nak mampus tu. Boleh semua. Boleh semua. Itu kalau ni sebab saya sebut tu. Ni budak-budak ni pula tak mengaji macam mana? Aku sembelih semua budak-budak ni. Buat saya tak mengaji. Maksud sembelih tu faham lah. Bukan hakiki tu sembelih tu kan. Baik. Jadi nak sebut apa ni? Akal Allah Ta'ala beri tu nak guna apa? Baru dia nak sebut. Dah kita berakal, kita faham prinsip akal ni nak guna kat mana? Nak mengenal Allah Ta'ala, nak kenal macam mana? Nak kenal macam mana? Allah Ta'ala nak kenal macam mana? Boleh kenal. Dan kat kita lah antara makhluk Allah Ta'ala bagi kebolehan boleh mengenal Allah Ta'ala paling sempurna. Tambah pula kita dapat melalui Nabi Muhammad SAW paling sempurna. Nabi paling sempurna Nabi Muhammad. Nabi penutup segala Nabi dan Rasul Nabi Muhammad. Syariat paling sempurna ialah Nabi Muhammad. Kitab yang Allah Ta'ala bagi paling sempurna ialah kitab yang turun kat Nabi Muhammad. Tentulah bab nak boleh mengenal Allah Ta'ala ni yang Allah Ta'ala beri, mesti paling besar sekali Allah Ta'ala beri kat Nabi Muhammad SAW. Cuma bila jumpa Nabi Muhammad? Bila? Tak ada jumpa Nabi Muhammad, jumpa sahabat. Bila jumpa sahabat? Macam mana nak jumpa sahabat? Meninggal semua dah. Tabi'in tak jumpa dah. Ambil ulama mana yang kita nak jumpa? Ulama besar kita tinggal dah, habis dah. Saya kalau guru saya, habis dah. Guru yang tua-tua ni habis dah. Ada pun guru yang lagi muda pada saya, ada tak? Guru saya duduk ngaji lagi, ni ada kat Malaysia, muda pada saya. Nak sebut apa? Nak kena pergi belajar tu. Nak pergi belajar. Jadi nak belajar apa? Tu yang dia nak sebut. Kalau asal Arab dia wajib atas mukallaf pada syarak, wajib kenal sifat yang wajib pada zat Allah Ta'ala dan sifat yang mustahil
pada zat Allah Ta'ala dan apa dia sifat yang harus pada Allah Ta'ala. Asal matan macam tu ya. Tapi kitab Jawi ni ragam ulama kita, tengoklah dia nak cerita apa. Dia ada edisi-edisi tambahan di atas teks asal Arab tu. Tambahan tu dia punya hurai tu, itu yang kita baca awal lagi dalam kitab ni. Kitab dia ni ibarat syarah kepada matan Ummul Barahim. Atau dia kata wajib atas tiap-tiap mukallaf balik berakal. Jadi kita kalau memang dah balik, memang bukan orang gila, bagi cam elok lah, kena belajar ni. Kalau tak pernah belajar, berdosa besar. Bahkan di atas tak kenal Allah Ta'ala tu, silap kena murtad, na'udzubillah, mampu masuk neraka kekal abadi ke. Pasal kita belajar atas kitab para ulama sebut wajib usuli, kita mesti kenal Allah Ta'ala. Sebelum kenal sesuatu yang lain, sepatutnya ilmu paling besar sekali untuk kita kenal bagaimana nak mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala ni bukan hafal Tuhan aku Allah, Nabi aku Nabi Muhammad, bukan macam tu. Bukan macam tu. Kalau takat yang tu kan kenal. Hatu apa? Kenal ni sampai jatuh hati, sampai rasa hati. Pula tu ke Allah Ta'ala ni nak jatuh hati, dia bukan tengok dengan mata, bukan dengar dengan telinga, bukan bau dengan hidung, bukan rasa dengan lidah, sentuh dengan tangan, bukan. Tapi dia idrak akal, kepala otak faham. Lepas tu dia ajar aku akal. Dengan Allah Ta'ala ni akal faham. La ilaha illallah. Gelap tadi, cerah. La ilaha illallah. Allah yang dia yang tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Tengok lengah nampak matahari. Ya Allah, engkau yang bagi cahaya lalu kau matahari. Tengok matahari, ingat Allah. La ilaha illallah. Itu akal pakai. Kan? Kita tak belajar lah, kita tak boleh pakai tu. Tak reti nak pakai. Asal saya nak sebut ni, saya ngaji apa kan. Saya kata saya tak ngaji ni, saya pun jadi lembu. Betul ya? Saya kalau tak ngaji, sama macam orang lain tak mengaji. Apa dia? Bodoh atas mana? Tak tahu jalan macam mana nak kenal Allah Ta'ala. Dengan sebab kita belajar baru kita reti. Belajar apa reti pun bukan belajar terus reti tau. Belajar tu ada benda banyak maklumat, hafal dulu. Dengar tu tulis. Ambil, tulis. Buat rumus apa dia macam dia. Tak pandai lagi pun. Tak pandai lagi. Baru boleh mengumpul maklumat dia. Tapi hati dan perasaan ni belum jatuh hati lagi ke Allah Ta'ala lagi. Belum lagi. Disebab guna kata kebijaksanaan akal ni. Akal ni belum lagi istilahnya kenal betul-betul, faham betul-betul, ada pertautan betul-betul dengan Allah Ta'ala. Kalau disebut handset tu be connected dengan Allah Ta'ala tu belum lagi. Kalau dengan handset kalau disebut kita ada handset tu dengan lain, E pun tak ada lagi. E pun tak ada lagi. Kalau tulis 4G, steady ya, naik turun tu. Tak faham sudah, saya tunjuk apa tu. Ni duk E. Tak ada connection lah tu. Patutnya connection ke? Kalau line sentiasa 4G ya, macam mana? La ilaha illallah. Ni lah 4G 24 jam. 5G kalau siapa ambil vaksin tergolek kau lagi kan. Saja yang tu saya melawak lagi, tak faham sudah. Kan? La ilaha illallah. Baring pun la ilaha illallah. Belum lagi. Ada pun latihan yang ada tutup guru kita asuh, itu je. Betul-betul jatuh hati, kenal dah dengan Allah Ta'ala. Belum lagi.
Belum lagi, jauh lagi. Tapi apa yang wajib atas kita? Wajib kita sebagai mukallaf baligh berakal, wajib pada syarak. Jadi wajib pada syarak ni dengan mana wajib syar'i, bukan wajib akli. Baik, apa dia wajib pada syarak? Dengan memberi pahala atas mengerjakan dia. Yang tu dalam matan tak ada kan. Tapi syarahan syarak tu di syarahnya tu. Jadi wajib tu dengan mana? Kalau kita belajar dapat pahala dan diseksa akan meninggalkannya. Bahkan bab mengenal Allah Ta'ala ni bukan saja diseksa meninggalkan dia, dikhawatiri mati kafir jika meninggalkan dia. Na'udzubillah. Pasal dia wajib usuli. Dia bab macam mana orang kafir wajib masuk Islam bila sampai seruan Islam. Kita belajar kaedah orang kafir sampai seruan Islam wajib masuk Islam. Takkan selamat orang kafir yang sampai seruan Islam yang tak masuk Islam. Boleh? Faham fakta tu? Orang kafir sampai seruan Islam tak masuk Islam, dia masuk neraka kekal abadi selama-lama. Jadi apa hukum orang kafir yang sampai seruan Islam masuk agama Islam? Wajib. Apa maksud wajib itu? Buat, berpahala, tinggal. Bukan berdosa. Ada lah berdosa pula. Masuk neraka kekal abadi. Orang kafir tak beriman. Takkan tak beriman berdosa kepala otak kau. Orang kafir tak beriman macam mana? Masuk neraka kekal abadi. Masuk neraka kekal abadi. Itu maksud wajib usuli je. Wajib usuli. Kita orang beriman macam mana? Wajib mengenal Allah Ta'ala. Kau tak kenal? Kau tak kenal? Kau tak kenal? Satu sudut faham berdosa. Kau tak kenal, berdosa je. Takat tu ya. Dah. Bukan saja berdosa. Jadi belajar dapat pahala, faham, kenal dapat pahala, satu hal yang kita tunai orang syarak. Bahkan kalau tak belajar, dengan sebab tu tak kenal Allah Ta'ala, tak boleh tauhid dengan Allah Ta'ala, mampu masuk neraka kekal abadi je. Alhamdulillah. Atas asal wajib syarak, wajib aini, wajib fardu ain, macam mana semayang, buat dapat pahala, tinggal berdosa. Itu betul. Tapi kalau bab mengenal Allah Ta'ala, belajar dapat pahala, tinggal dapat dosa. Bukan bab dosa, tinggal tak kenal Allah Ta'ala, mampu dalam keadaan kafir, masuk neraka kekal abadi selama-lama. Bukan alang-alang dosa tu. Dia bukan masalah dosa tinggal syariat, tapi dosa tak mengenal Allah Ta'ala yang bagi jadi kita. Salah besar tu Istilahnya kita kuli, orang bagi gaji, tak kenal bos bagi gaji kita. Macam tu kot bahasa mudah kan. Kita anak boleh tak kenal mak bapak, kurang ajar gila babi ke ni. Bahasa saya tak, bahasa mudah gitu bahasa mudah faham. Dia orang kata kasar dengan bahasa tu. Janji kau faham, aku kata jahat, memang aku jahat. Katalah saya jahat apa, mulut saya memang jahat, tapi janji kau kenal. Janji dengan sebab saya jahat, saya cakap bahasa macam tu, engkau orang kenal Allah Ta'ala, kau kenal mak bapak kau kenal ilmu apa sepatutnya kena belajar. Jangan jadi orang derhaka dengan Allah Ta'ala. Aku memang aku jahat, kau kata aku jahat, memang aku jahat pun. Memang mulut memang jahat saya ni. Itulah maksud kata wajib syarak tu berpahala atas mengerjakan dia dan seksa atas meninggalkan dia. Baik, apa yang wajib? Wajib bahawa mengetahui akan barang yang wajib atas hak Allah Ta'ala. Maksud barang tu sifat. Wajib kita kenal apa dia? Sifat wajib Allah Ta'ala. Atas rumusan tu wajib kenal sifat wajib Allah Ta'ala, sifat mustahil Allah Ta'ala apa dia, dan apa dia sifat yang harus pada Allah Ta'ala.
Ulama dah rumus untuk kita. Jadi wajib siapa? Pasal kaedah kita sendiri nak explore, ambil faham Quran hadis bukan senang. Jadi wajib ni di atas rumusan yang telah disebut oleh ulama. Keputusan wajib tu satu, dan juga keputusan apa yang wajib kena belajar juga telah dirumus oleh ulama untuk kita. Cuma ada geng-geng yang Wahabi banggang ni masalah sikit. Saya kena sebut kalau kumpulan tu. Kenapa? Pasal yang tu penghalang besar dalam nak mengaji bab-bab macam ni. Bila kita ajar je bab macam ni, wajib ke belajar sifat 20? Tak ada cara lain dengan nak kenal Tuhan. Kalau saya pernah jumpa geng-geng tu, saya kata, apa cara kau sebut tak? Kata dia cukup dengan Qul Huwallahu Ahad. Dia kata cukup dengan Qul Huwallahu Ahad. Kata Allah Ta'ala satu. Allah Ta'ala kuasa tak? Kuasa? Dalam Qul Huwallahu Ahad tak cerita kuasa pun. Kata cukup. Diam. Merah muka. Kata cukup. Itu berapa nak cukup? Diam. Tak boleh jawab. Nampak cerdik, tapi bodoh. Degi. Tak nak ikut ulama. Pelik. Hati-hatilah sikit dengan Cik B. Cik B tu nak kata Wahabi boleh, kata Wahabi boleh. Boleh dia belaka lawak sikit tu, tak gelak tak apa. Jadi barang yang wajib maksudnya sifat yang wajib pada hak Allah Ta'ala. Jadi dalam bahasa Arab tu fi haqqi maulana jalla wa azza, hak masuk situ apa? Yani zat Tuhan kita. Jadi kita nak belajar nanti la ilaha illallah, tiada la ilah melainkan Allah. Allah tu nama mesti ada, mempunyai nama, ataupun nama mesti ada, isim mesti ada, musamma dia mesti sabit zat. Nama mesti ada, di mana nama itu akan dirojok nanti, akan kembali ke siapa? Ke zat mempunyai nama. Zat mempunyai nama itulah zat Allah. Jadi maksud dengan hak Allah Ta'ala zat Tuhan. Dan bila sebut zat Tuhan kita ni, Allah Ta'ala ni, apa ciri besar Allah Ta'ala ni? Jalla wa Azza. Itu istilah yang dipakai. Fi haqqi maulana Jalla wa Azza. Siapa Jalla wa Azza ni? Ada kata Jalla, huraian Jalla ni, Maha suci ia daripada barang yang tiada layak dengan dia. Jadi Jalla tu dengan mana tanazzaha anin naqais, suci Allah Ta'ala daripada sifat-sifat kekurangan. Pasal Allah selalu kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lah juga tu. Jadi antara makna Jalla tu apa? Subhana, sama prinsip. Dan Subhana terjemah apa? Maha suci Allah Ta'ala, Subhanahu wa Ta'ala, dan maha tinggi. Jadi Subhanahu tu nak hurai apa? Nak huraikan Jalla tu, sama prinsip. Apa dia? Nyahkan, bersihkan, tidakkan, tolakkan, nafikan, bersihkan, tanzihkan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat yang tak sepatutnya daripada dia. Jadi khas mengaji hak mana? Itu yang kita akan jumpa nanti bila dah sabit zat Allah, wujud tu wujud zat Allah, tentu akan nyahkan dia pada sifat kekurangan. Apa dia? Mustahil dia baharu, dia qadim, dia baqa. Satu tu semua sifat salbiah kita akan jumpa akan datang. Yang tu adalah nak menghuraikan Subhanahu wa Ta'ala dan nak menghuraikan Jalla pada perkataan Allah Azza wa Jalla. Tu dia kata Jalla ni maha suci daripada barang yang tiada layak dengan dia. Bahasa lain tanzih, ataupun perkataan yang expression kita sebut Subhanallah. Wa Azza pula. Wa Azza ni apa? Yakni bersifat dengan barang yang selayaknya dengan dia.
Subhanahu wa ta'ala maksudnya maha tinggi Allah Ta'ala. Apa maksud tinggi? Pada dia ada segala sifat-sifat ketinggian dan kamalat dan segala sifat kesempurnaan. Jadi bahasa lain apa? Azza, mulia. Antara makna azza ni mulia, jalla wa azza. Azza mana mulia. Antara mana jalla ni hebat, antara mana hebat tu tak ada sifat kekurangan. Jadi kalau kita sebut Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla wa Azza, prinsip Subhanahu wa ta'ala ni bersihkan Allah Ta'ala, tanzih daripada sifat naqais, nak isbatkan sifat-sifat kamalan. Dengan bahasa lain, nak memahamkan dengan kita akan belajar nanti dalam disiplin sifat 20 ni, menafikan sifat salbiah yang tak sepatutnya nisbah pada Allah Ta'ala, benda yang tertolak daripada bila isbatkan sifat salbiah pada Allah Ta'ala, dan nak mensabitkan ma'ani yang tak boleh sama sekali dinafi daripada Allah Ta'ala. Tu azza, tu azza. Kitab kita ni dia brosur macam tu, saya tolong hurai lah apa dia tulis tu. Maka tempat kembali makna jalalah. Jadi Allah Jalla wa Azza. Jadi Jalla ya jullu, jalalah, jalalah. Allah Jalla jalaluh. Jadi makna kembali jalalah itu sifat salbiah. Jadi Allah tak ada sifat kekurangan. Apa kurang tak ada pada dia. Yang nak kena buang baharu tak ada. Apa nama baharu tak ada. Subhanallah. Apa nama binasa tak ada. Apa nama berhajat pada makhluk tak ada. Apa nama berhajat pada yang menjadikan tak ada. Lagi apa? Ada nama berbilang pada Allah Ta'ala tak ada. Subhanallah. Subhanallah. Bila subhanallah ni tanzih pada sifat kekurangan ni, maksudnya sabitkan dia kidam, baqa. Mestilah takkan ada apa-apa pada Allah Ta'ala ni sifat-sifat makhluk, jirim, jisim, jauhar, arat, berpihak, dilalui oleh masa, mengambil manfaat daripada makhluk, terkesan daripada makhluk. Subhanallah. Tu antara yang selalu disebut tu senarai-senarai apa yang istilahnya tanzih Allah Ta'ala daripada sifat-sifat kekurangan. Kata kita sebut ni kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam min nafsi, wahdaniyah. Baik, dan tempat kembali izzah. Izzah tu daripada azza tu, azza ya'izzu, izzatan, walillahil izzah, izzatan fahuwa aziz. Jadi tempat kembali izzah tu segala sifat subutiyah. Apa sifat subutiyah? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, alam. Maka adalah mendahulukan jalla atas azza daripada mendahulukan bersuci atas berhias. Tu kata mak, dia nak cerita, dia tak cerita lagi terjemah wajib kita mukallaf baca apa. Dia pergi syarah situ dulu kan. Syarah jalla wa azza dulu kan. Pasal apa sebut jalla dulu wa azza dulu? Pasal apa sebut Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa tak sebut ta'ala wa subhanah? Kenapa tak? Kenapa tak sebut Allah jalla wa azza, azza wa jalla? Ada juga geng-geng yang suka sebut macam tu. Tak, tertib ulama kita Allah jalla wa azza, bukan azza wa jal. Ada juga geng-geng Pasir Pendengung suka sebut itu kan. Saya dengar, saya perhati ya benda tu kan. Kaedah ulama kita dengar tak kena. Kau belotak kau padan sivil, kau suka merengkah apa ulama sebut kan.
Pasal kaedah dia, mestilah kaedah bersuci sebelum berhias. Kalau saya ngaji dulu, ngaji tanpa berkitab, dengar tutup guru duk syarah dulu kan, prinsip bab Tuhan ni dia takhalli sebelum tahalli, baru boleh tajalli. Dia ada prinsip kha ha jim. Kita baca alif batas jim ha kha kan, tapi prinsip nak kenal Allah Taala kha ha jim, jim ha kha, kha ha jim. Apa prinsip kha? Kha istilahnya takhalli. Apa takhalli? Kalau nisbah bekas nak isi air, kalau nak isi, sebelum nak isi buat apa dulu? Basuh. Basuh. Tak basuh ke apa? Tuang. Tak cicak. Apa buat kerja? Basuh. Kan buat kerja sia-sia bodoh tu. Apa nak buat dulu? Basuh dulu. Dah basuh? Tak. Untuk buat apa? Buat air. Kopi. Dah selalu tarik. Maskapai tarik. Buat bubuh ya kan. Baru boleh isi. Baru prinsipnya tahalli. Bersih kan, lepas tu baru boleh isi. Dah isi macam mana? Cantik tak? Hebat tak? Menarik tak? Seronok tak? Boleh minum tak? Bau tajalli. Tajalli. Itu teori ya. Teori nak mudah faham je. Tapi macam tu ke tauhid? Tauhid banyak proses lagi weh. Tapi nak sebut prinsip kita dalam bab ketuhanan mesti di atas prinsip Jalla wa Azza, Subhanahu wa ta'ala. Prinsip dia bersuci baru berhias. Lepas tu kita tasbih pun kalau lepas sembahyang sebut apa dulu? Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu ada. Mula-mula apa? Subhanallah, 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 Subhanallah. Ngapa Subhanallah? Takhalli, bersih lu. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Allah atas arasy. Subhanallah, Subhanallah. Allah ada muka. Subhanallah, Subhanallah. Allah ada tangan. Allah ada betis. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allah ada dua tangan. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Lagi betul ya. Dah Subhanallah macam mana? Oh, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allah selayaknya apa sebab kepujian dia. Baru nak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sebut prinsip kan? Kita tak faham apa benda ni, batin pula kosong, ilmu pun tak ada, latihan pun tak ada, zauq pun tak rasa. Bodoh tu ya, zikir pun dah saja saya bunyi odoh-odoh tu. Ada orang tak bunyi odoh pun, bunyi sedap pun, tapi bunyi sedap bunyi kosong, tak faham. Dia tak faham prinsip ketuhanan. Pasal apa? Tak kenal Allah Ta'ala. Dia semua burung kakak tua, hafal tapi tak faham. Yang tu yang punca bodoh tu. Pasal apa? Pasal mukallaf, balik, berakal, akal ada, tapi tak pergi belajar, tak ayyarifah, tak ma'rifah ma yajibu fi haqqi maulana wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Dan tak faham macam mana dengan dilalah faham daripada makhluk boleh memahamkan Allah khalik makhluk. Tak belajar tu. Itu yang belajar
belajar lah. Tu yang amal ada, pasal dah daripada kecil amal, tapi pasal tak pernah upgrade kan kepala otak tu dengan kenal, ada. Pasal kita ni kaedah nak upgrade dalam bab tauhid, dia tiada jalan lain, mesti kenal. Dengan kenal tu baru boleh istilahnya hidupkan dalaman gitu. Dengan kenal ni baru boleh faham dalaman gitu. Kita punya hati sanubari ni, dia hanya boleh hidup bila dengan akal ni bersambung. Yang akal tu boleh ia boleh mengenal, pasti boleh faham di sebalik apa yang kita lihat, dengan mengenal siapa yang menjadikan kita. Kalau ilmu tu tak belajar, apa amalan kita dah buat, dia hanya amalan warisan, hanya amalan zohir dengan pandangan mata. Hak tu je, tak jauh pada hak tu. Hak tu saja, hak tu saja. Kalau bahasa takwa zohir kan, batin tak ada. Ya, kita nak mengaji ini supaya nak isi batin tu lah. Pasal kita ni daripada kecil dah beranak-beranak jadi Islam, dah dibesarkan dengan cara hidup lifestyle di Islam. Jadi bab zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, azan, qamat, biasa lah. Bila biasa tu lah yang kita rasa kita dah terpelajar. Kita rasa macam kita dah kenal Allah Ta'ala, padahal bodoh. Padahal kita tak pernah diajar pun, tak pernah diasuh pun nak gunakan akal fikiran ni macam mana nak boleh mengenal Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala ni boleh jadi jantapan, boleh apa? Boleh jana. Urdu sikit tadi. Boleh kenal Allah Ta'ala tu. Sebut Allah tu, apa jalan nak boleh hati ni boleh pergi jatuh ke dia? Memang sikit sangat kita belajar. Tuan-tuan saya tak tahu lah. Kan? Bila jumpa betul-betul bertemu buku dengan ruah dengan guru yang ajar ni, baru kita tahu, oh yang ni ke aku kena belajar. Masya Allah. Tahu lama dah. Tapi sistem tu kan, cara tu, metodologi tu kan, informasi tu bukan tak tahu ada, tapi metodologi tu menyebabkan tak jadi kan? Tak kena, tak tally, tak matching. Tak jadi kesan apa-apa dengan apa kita belajar, pasal kita tak kenal. Macam tu lah bahasa nak sebut tu. Jalan kenal tu tak kena, jadi tak kenal. Pula tu kena belajar macam mana? Belajar tu tinggal ilmu tu dalam kitab, tutup kitab habis. Jadi bukan kenal. Dia macam bawa motor, buka buku L tu, buka tutup. Bawa motor tak pakai buku L tu. Tak faham tu lah kan. Boleh faham saya sebut. Maksudnya teori yang kita belajar apa tu, tutup, luar tak menjiwai warna apa yang ada dalam buku tu. Tapi kalau ambil lesen ni menjiwai kan. Tengok ni tak boleh parking ni. Oh baru tahu, dulu ingat lambang apa. Tak pangkah-pangkah macam ni. Ada benda tak payah tengok buku tu apa. Ada benda yang common sense dia boleh faham. Tulis 110 takkan tak faham. Bukan dia kata bawa laju lagi 110. Bukan macam tu. Dah 110 bawa 110 lagi. Tu 110 tu macam tu. Oh jadi kena buat 220 lah. Bukan. Okey lah. Apa saya kata tu, kalau ada kembar tengkorak tu apa, kawasan ni banyak hantu, kau tanah perkuburan macam tu, bodoh tu. Tu apa, mana apa tu kembar tengkorak bahaya, iya ke? Bukan kawasan orang mati banyak tu. Memanglah orang mati banyak kan, tapi bukan kembar tengkorak tu nak menunjukkan kawasan ni kawasan kemalangan. Oh itu kan, banyak malang. Apa cerita ni? Bawa kereta ada jiwa perasaan macam tu, tapi dalam bab ketuhanan tak ada. Ni masalah kita. Paling besar sekali kita nak bawa mana? Bawa diri kita lah. Pasal kita nak bawa tauhid ni, nak kenal Allah Ta'ala, nak kenal Allah Ta'ala dalam diri kita, supaya hati sanubari kita ni hidup dengan Allah Ta'ala. Allah kau jadikan aku.
Allah kau hidupkan aku. Allah, tak adalah aku ni melainkan engkau yang bagi jadi. Allah nak bagi kau tak apa, ada perasaan tu, ada sentimen kejiwaan ni. Bila sebut Allah tu terus gitu, Allah yang jadikan aku, Allah yang takbir dan urus aku, Allah menentukan makan minum aku, Allah menentukan segala-galanya kehidupan aku, Allah memberi mudarat dan manfaat, Allah dialah saja sifat kamalan, Allah tanazzah 'anil naqais wad dana'at, sunyi daripada sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat yang tak selayaknya pada dia. Sebut Allah je terus. Allah dia yang kuasa, makhluk tak kuasa. Ni semua ni adalah makhluk dia, tak kuasa. Tak, makhluk ni zat dia sendiri, semua Allah Taala bagi jadi. La ilaha illallah. Tu kata ada pelajaran dia. Yang ni yang wajib atas kita nak kenal. Atau prinsip kenal tu yang disebut sedikit syarahan apa? Azza wa Jalla, Subhanahu wa Ta'ala kan. Atau prinsip kita disebut Subhanallah, lepas tu baru Alhamdulillah, lepas tu baru Allahu Akbar. Ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Itu istilah-istilah tutup guru ulama-ulama kita dulu lah kan, disebut itu. Baik. Jadi prinsip kalau nisbah fiqah ni, sebelum nak berhias bersuci dulu lah. Badan peluh-peluh nak pergi sembahyang, takkan tiba-tiba ambil minyak wangi sapu. Mandilah dulu. Baru pakai pakaian baru, kena minyak wangi. Tak ada minyak wangi, tak apa dah. Pasal dah bersih, dah bersuci. Siap. Prinsip bersuci itu jelas sangat lah. Bersuci dan berhias. Jangan kencing tak basuh, lepas tu ambil wuduk sembahyang. Buat pasal. Ada orang macam tu? Ada. Zaman ni ada orang macam tu. Saya biasa tengok. nak tengok macam ni macam mana? Panjang lah cerita tu kan. Pasal pernah tengok dengan mata kepala kan. Sebut biar sikit kan. Pasal ada pengalaman saya, ada masjid ni, ada satu masjid ni pergi sembahyang Jumaat. Bila sembahyang Jumaat pula dekat-dekat nak azan tu orang ramai lah, orang nak masuk tandas lah apa kan. Tandas pun ada, tandas tu masjid lain jarang kita jumpa, tapi masjid ni ada tempat kencing berdiri. Ada tempat kencing berdiri. Masjid ada tempat kencing berdiri. Jadi beratur tempat kencing berdiri pun beratur. Kencing berdiri ni tempat lelaki lah, sama Jumaat kan. Tempat kencing berdiri mana ada tempat basuh. Nak basuh pun lagi terjulur kawan tu, malu terbayang muka kan. Nak kencing pun sorok-sorok kan. Saya tak gamak kencing tu, pelik lah. Tak tahu lah. Demo selamba je macam Cina lah. Saya malu kencing tu. Apa saya nak sebut ni? Kencing macam mana? Hayun-hayun sikit, parking balik. Sorry saya punya bahasa kan. Buat apa? Pergi tempat wuduk. Buat apa? Ambil sembahyang. Kencing tak basuh, ambil sembahyang. Nak naik sembahyang macam mana? Ambil kain pelekat, tukar seluar, buka sependa. Maksud apa? Nak pakaian bersih, tapi kotak tak basuh. Basuh senang, ampun. Kotak tak basuh. Tengok depan mata. Maksudnya gagal lah orang kita sampai macam tu, bangang tu nak sebut tu.
Bangang kita dalam bab ibadat ni sampai tak tahu macam tu peraturan, tak tahu. Itu bab suci lah. Merepek sikit lah bab tu, bebel sikit lah. Jadi jagalah siapa duduk tempat bengong macam tu. Allah, na'udzubillah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Saya pernah tengok situasi macam tu, tak kata apa saya, kata melengung lah, tengok. Tengok ni. Bukan sikit dengar, bukan sikit tau. Pasal saya sebut kencing berdiri tu, beratur tu bukan sikit. Satu tahun kencing berdiri tu, satu muskil lah. Tu tak basuh tu. Tu pergi semayang tu. Yang tukar kain tu nampak bagus sikit lah, warak sikit lah kan. Macam mana? Dia tak pakai lah seluar, dia tak pakai lah sependa dia yang parking bekas kencing tak basuh dia tu. Dia tukar je lah kan. Tapi tak basuh kencing tak basuh. Kencing tak basuh. Semayang pakai kain naik atas masjid. Sependa pun gulung. Bismillah. Allah. Prinsip bersuci tak kena. Bak Tuhan tak usah sembang. Apa dia kenal Tuhan tak tahulah. Memang dia sembahyang pun adat dan kebiasaan pun, just only a ceremony only kot. Na'udzubillah. Itu yang masalah kita tu. Jadi kita belajar ni tak boleh duduk dalam keadaan orang kata apa, kepompong bodoh macam tu kan. Bahasa kepompong bodoh senang kan. Kena keluar daripada kepompong bodoh. Baik. Dan mengetahui akan barang yang mustahil. Okey. Itu atah daripada mengetahui akan barang yang wajib. Itu. Dia punya ragam kitab ni macam tu lah. Jadi ke Allah Ta'ala ni kita wajib mengenal barang, maksudnya sifat yang wajib pada Allah Ta'ala. Barang yang mustahil maksudnya sifat yang mustahil. Dan barang yang harus, maksud barang ni sifat yang harus pada Allah Ta'ala. Angka yang masyhur sebut, masyhur 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Kalau ikut yang muktamad, 13 wajib, 13 mustahil, 1 harus. Maka makna perkataan musannif itu wajib tiap-tiap. Jadi maksud kata wajibu ala kulli mukallafin. Apa maksud wajib ni? Atas setiap mukallaf ni, maksud perkataan musannif tu bahasa Arab tu. Maksud musannif ni pengarang, penulis, pengarang kitab, nama musannif. Maksud kataan dia tu wajib tiap-tiap kepala daripada segala mukallaf mengetahui akan Allah Ta'ala dengan syarak. Jadi setiap orang Islam tu, tiap-tiap kepalanya, tiap-tiap individu, every Muslim, setiap individu Muslim mesti kena tahu, mesti kenal Allah Ta'ala. Dan wajib kenal tu dengan syarak. Dengan mana? Buat dapat pahala, meninggalkan dia dosa tu Ustaz. Bukan dosa. Meninggalkan dia tak kena gaya, mati murtad, mati hukum, tak kena Allah Ta'ala, tak kena Tuhan, masuk neraka kekal abadi selama-lama. Na'udzubillah. Maksudnya tak kena Tuhan. Maka makna perkataan. Baik. Tetapi syaratnya ada akal. Tapi syarat ada akal lah, tu yang disebut ala mukallaf, balik berakal. Kerana diperbuatkan kitabnya atas qaul Asy'ari. Jadi dia kita baca dulu. Jadi dia kata pendapatnya itu atas ambil pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, bersalahan bagi Maturidiyah yang berkata bahawasanya mengetahui akan Allah Ta'ala itu sabit dengan akal, kerana nyatanya bersalahan segala yang lain daripada hukum wajib dengan syarak.
Jadi dia kata wajibu ala kulli mukallafin syar'an tu, yang ni atas pendapat Abu Hasan Asy'ari. Jadi kalau ikut Abu Mansur Maturidi nya, dia kata wajib kita mengenal Allah Taala ni bukan syar'an tapi aqlan. Jadi dia sabit dengan akal. Itu pendapat Maturidi. Dengan makna bila kita balik berakal Islam ni, walaupun tak ada seruan Islam dah kat kita, pasal kita orang Islam dah, mengikut Abu Mansur Maturidi macam mana? Bila kita ada akal aja, wajib dikenal Allah Ta'ala, tak pergi belajar berdosa besar, bahkan dikhatiri mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah. Jadi ada sikit huraian kat situ dalam bab tu. Jadi sabit dengan akal kerana nyatanya, kata sabit dengan akal tu jadi wajib, persalahan yang lain daripada hukum wajib pada syarak. Kalau ikut wajib syarak ni, dia wajib syar'i, bukan wajib akli. Baik, siap. Dan kata Mu'tazilah bahawasanya segala hukum itu semata-mata sabit dengan akal. Ini Mu'tazilah sikit dia sebut. Mu'tazilah dia pakai otak dia betul-betul semata-mata, tak pakai landasan syarak, tak disulam langsung dengan hukum syarak sama sekali. Ni bahayanya Mu'tazilah sini. Mu'tazilah ni ada bab yang pada dia sama macam Wahabi, dia prinsip Zahiriyah. Sama dari sudut tu. Ada bab dia macam tu. Dia pegang zahir. Panjang tu kalau saya sebut tu. Jadi cuma atas dia sebut ni, atas pendapat Mu'tazilah, kata dia segala hukum sabit dengan akal. Hanyalah syarak itu menguatkan bagi akal. Dia kata syarak ni menguatkan akal aja. Yang ni pendapat Mu'tazilah. Tak. Kaedah kita, syarak punya tuntutan tu satu hal kuat, akal ni alat. Akal alat. Maka Mu'tazilah orang sesat. Usah pakai ya. Sikit kalau saya sebut kata Mu'tazilah ni dia pendapat Zahiriyah ni macam mana? Kalau adalah hadis Nabi, memang ada bahas panjang dalam hadis ni. Rasulullah pernah kata, La yasriqul mu'min hina yasriqu fahuwa mu'min. Tak mencuri oleh seorang yang beriman, waktu dia beriman tu dia mencuri. Balik saya sebut. La yaznil mu'min hina yazni wa huwa mu'min. Tak berzina oleh satu orang yang beriman, ketika dia zina tu dia ada iman. Hadis tu ada sebut 3 bab tu. Bab mencuri, bab minum arak, bab zina. Dalam hadis memang ada Rasulullah sebut itu. Maksud dia macam mana? Kalau ikut Mu'tazilah, dia kata siapa yang mencuri, iman dia cabut tanggal. Bila mencuri, tak ada iman. Pasal apa? Rasulullah kata ketika dia mencuri, hina yasriqu wa huwa mu'min, ketika dia curi, iman dia tak ada hukum iman. Untuk apa hukum? Masa dia mencuri, iman dah tanggal oleh dia. Yang ni pahaman Mu'tazilah. Dia nak faham apa? Siapa-siapa yang buat dosa besar, maka cabut iman. Kaedah Mu'tazilah, siapa antara kaedah Mu'tazilah ni, siapa yang buat dosa besar, kafir. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, wala nukaffir mu'minan bil wizri. Semata-mata buat dosa tak jadi kafir, dia berdosa, iman masih ada. Panjang tak bab tu kan. Kalau nak syarah, sekali lalu lah saya sebut, pasal dia dah sebut Mu'tazilah apa semua ni, akal apa.
Saya sebut sekali lalu lah itu. Panjang umur kot ada nanti bab dijumpa bab tu. Kalau dalam kitab ni dia syarah saya baca lah. Saya sebut sekali lalu tu. Saya jenis baca kitab jenis ni kau boleh baca ya, dia terlintas ya, dia nak cerita semua apa benda yang kita pernah lalu dah faham tu. Tu saya break kan ni. Saya ada break kan ni. Saya kalau ikut geram nak cerita tu. Saya ada break. Baik. Maka Mu'tazilah ni orang sesat, bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah tak ikut kaedah Mu'tazilah. Jadi tak gunakan kaedah akal semata-mata, bahkan dia ikut kaedah syarak. Jadi kalau itu wajib mengenal Allah Ta'ala ni wajib syar'i. Walaupun wajib syar'i, kena faham ta'rif usuli, fardu ain usuli tu apa dia? Wajib kita mengenal Allah Ta'ala buat dapat pahala, meninggalkan dia memang berdosa, bahkan bukan saja berdosa, oleh kerana telah meninggalkan satu kewajipan yang sangat besar atas diri dia, sampai seolah-olah mengabaikan akal yang Allah Ta'ala beri pada dia, tak kena raya mati dalam keadaan tak kenal Allah Ta'ala, kekal abadi selama-lamanya dalam neraka. Na'udzubillah. Baik, jadi kalau kaedah ahli sunnah wal jamaah untuk mensabitkan sesuatu hukum tu, dia bukan dengan kaedah akli, bahkan ketetapan dia adalah ketetapan syar'i kan? Jadi Mu'tazilah ni sesat, bukan ahli sunnah wal jamaah. Bersalahan pula yang dahulunya, tetapi kaul yang mutamad adalah kaul Asy'ari itu. Maka yang mukallaf itu jikalau daripada jin sekalipun. Jadi orang yang kena kenal Tuhan ni siapa? Mukallaf. Siapa mukallaf? Sekalipun jin. Jadi siapa mukallaf? Dua kumpulan aja yang ada pun, manusia, jin. Malaikat dia tak ada taklif untuk dia kenal, pasal dia dah kenal. Kita wajib belajar untuk mengenal, pasal tak belajar tak kenal. Macam mana kita, akal Allah Ta'ala bagi kat kita ni, saya nak sebut prinsip akal Allah Ta'ala bagi, dan kita nak pergi cari apa. Kita beranak-beranak, akal kita ni kosong, tak ada apa. Dan apa yang ada kat kita, kemahiran ke, hafal, boleh baca kitab ke, kemahiran ke, hafal Quran ke, boleh bertukang ke, apa saja kita punya kemahiran tu di atas ilmu yang kita kena belajar satu, dan by experience kita pernah lalu apa, memasak, bertukang, macam simen, main game pun main game lah, sebut bila kan, naik motor, naik kereta. Kalau kita pernah duduk kawasan bukit, pernah duduk kampung, pernah duduk bandar, pernah masuk pergi laut, kan by experience. Yang itulah akan mengisi fikiran kita, yang itulah yang menyebabkan kita ada kebolehan untuk membuat sesuatu dan mengenal sesuatu. Okey. Kalau tak lalu macam mana? Kalau tak lalu, benar menyelam mana? Tak boleh menyelam. Kenapa tak boleh menyelam? Tak ada pengalaman menyelam. Kalau pergi yang jumpa anak-anak nelayan duduk Kuala Sala ke mana, macam mana? Menyelam biasa. Ustaz nak suruh saya menyelam lah ni. Itu kolah tu tak boleh selam. Masuk gitu macam itik je. Piuk. Apa saya nak sebut ni? Dengan apa yang dia lalu, apa yang dia belajar, itulah dia. Okey, boleh faham? Betul kan? Kalau tak belajar macam mana? Tu belajar matematik. Kalau dia tak belajar, dia tak tahu matematik. Dia tak pernah belajar falak, dia tak tahu falak. Tak pernah belajar Quran, dia tak akan tahu Quran. Tak pernah belajar fiqh, dia tak akan tahu fiqh. Siapa? Tak pernah belajar, dia mana tahu? Kalau ilmu dunia pun, mana kita tak pernah lalu, tak pernah belajar, kita tak faham. Bab agama pun sama, mana kita tak pernah lalu, kita tak akan faham. Mana kita tak pernah belajar, kita tak akan kerti. Sebenarnya prinsip sama lah. Jadi kalau kita tak pernah belajar ilmu tauhid, macam mana nak faham tauhid?
Tak pernah belajar ilmu fiqh, macam mana nak faham fiqh? Tak pernah belajar ilmu nahwu, macam mana nak tahu nahwu? Jadi apa nak buat? Belajarlah. Belajar dah mesti by experience, lalu dengar, perhati, kan? Ambil faham dan boleh proses, boleh jalan sendiri. Reti nak kendali, baru istilahnya hadam. Reti. Jadi siapa ada kebolehan tu? Dua kumpulan je, manusia, jin. Dan manusia jin pun dengar, nisbah keupayaan jin lebih berbanding dengan manusia. Dari sudut mana? Jin beranak-beranak dia dah boleh belajar. Mak ni beranak dia hari ni, boleh ajar lah dia. Otak dia memang kosong tapi boleh ajar lah dia. Kita mana boleh. Umur 15, 16 ni, kena 18 pun duk ajar ni. Tak boleh masuk, bodoh. Bengap. Boleh faham tak? Ni sifat ni, huruf ni tebal. Ro, kho, to, zo, so, do. Ni tebal. Ni nipis. Di, ri, ti, qi, fi. Ni nipis. Bodoh. Tak boleh belajar lagi. Tak boleh belajar lagi. Apa saya nak sebut? Kalau beranak-beranak lagi tak boleh belajar. Apa? Tak tahu, dengar pun tidak lagi. Mata pun tak apa nak buka lagi. Tahu nangis, tahu satek, tak ada siapa pacu kencing berak dia, mampus gitu ya. Umur berakai sikit, 5 tahun, 6 tahun, baru umur majlis gini. Baru kebolehan akal kita tu tambah sikit. Jin tak ada, beranak-beranak boleh ajar. Cuma kot tak ajar. Pasal jin dia tak ada tamadun macam kita. Kedai kitab tak ada, kedai kereta tak ada, kedai motor tak ada. Pasal apa? Pasal dia tak perlu tu. Pasal fizikal Allah Ta'ala bagi kat dia, tak payah pakai motor, tak payah pakai kereta. Pasal apa? Dia boleh berjalan laju pada kita, tak payah pakai motor. Laju pada motor ke? Sikit lah saya sebut gitu. Apa saya nak sebut ni? Cerita jin. Jadi orang yang mukallaf ni, siapa dia? Termasuk dalam tu jin sekalipun. Kerana bahawasanya segala mereka itu, jin ni mukallaf seperti mana segala manusia. Cuma masalah kat kita ni apa? Kita memang manusia tapi tak pergi belajar. Itu masalah ni. Masalah kita pula macam mana? Kita rasa macam kita dah terpelajar bab ketuhanan ni. Ini masalah paling besar saya tengok. Pasal bab ilmu tauhid ni, pengalaman saya ngaji dan pengalaman mengajar macam mana? Rata-rata orang rasa macam ilmu tauhid ni dia dah pakar, dia dah reti. Padahal bengap apa pun tak reti. Sorry lah bahasa saya kasar sangat lah. Bubuh bengap tu, bengap lagi punya. Memang bengap sebenarnya. Pasal asas faham bab ketuhanan ni senang je. La ilaha illallah. Bagi istilah sikit je. Dalam la ilaha illallah tu kita tolong sebut untuk dia. Hurai kat saya sikit nafi isbat dalam la ilaha illallah, boleh tak? Melengung tu kata pakar sangat, kenal sangat Tuhan. Nafi sebab pun tak pernah tahu. Saya tak pernah dengar sebab-sebab apa sebab saya tak tahu. Saya tahu la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Saya tahu tu je. Itulah bengap nama dia. Nampak macam pandai, tak reti apa ya. Prosedur apa, proses apa yang sebut, pembahasan ulama ilmu apa nak dibahas satu. Nak dipaham daripada la ilaha illallah tu. Tambah kalau tanya bab apa babul hasar yang ada dalam la ilaha illallah ni, dia qasru sifat ala mausul ke mausul ala sifat. Sebelum hurai sikit tak? Namun mau melenggung dah lah, tadi beku ni, beku nombor 2. La ilaha illallah tu ilah batil masuk dalam tu. Ilah batil.
Tambah kalau tanya ilah ni, yang ni isim, ni nama am, ni nama khas. Maksud nama am ni adakah murad dengan dia adalah isim ataupun dengan mana wasfi? Lagi tak erti apa kau tanya bab-bab tu. Sikitlah. Jadi apa faham tu? Nak kenal Allah Ta'ala memang kata kunci dia la ilaha illallah. Diterjemahkan dia ni, la ilaha illallah dengan sifat 20. Seperti segala manusia, tetapi taklif segala mereka itu daripada mulaan tu ada pun sini kan, mulaan kejadiannya. Taklif segala mereka itu jin daripada mulaan kejadiannya jin. Beranak-beranak taklif. Cuma jin ni itulah nak sebut macam mana, walaupun dia ada keupayaan boleh taklif awal-awal, seawal waktu dia dilahirkan, nak kata macam mana, kecerdikan yang ada pada dia tu tak ada kecerdikan macam mana Allah Ta'ala bagi pada insan. Kat insan ni Allah Ta'ala bagi lebih lagi membanding dengan apa yang ada pada jin. Saya pernah berjumpa dengan kumpulan jin ini, bila saya sebut bab macam ni, malu dia. Malu dia. Saya pernah ada jumpa satu jin, umur dia 260 berapa tahun. Masa tu dia ketua dalam kumpulan dia tu. Saya tanya dengan dia, pasal masa tu ada sesi dialog dengan saya lah. Saya tanya dia, saja tanya dia nak tipu kan. Saya tanya dia, benarkah golongan tuan hamba ni dah ditaklif dengan syarak sejak daripada lahir lagi? Melenggung dia tanya gitu kan. Dia jawab, benar. Untuk saya tanya dia, engkau umur 200 lebih tahun ni 200 lebih 200 tahun tak boleh ke nak ngajar orang, nak buka kitab ke apa ke, ngajar orang ilmu tauhid? Diam dia. Kami tidak ada tamadun untuk membuat buku dan kitab. Tak ada. Di mana ada kilang kitab, anda ada kilang kotas dia. Ada tembung kita, lori kita dengan lori dia. Buat kitab. Ada kitab. Satu majlis ilmu pun dia datang, ditumpang kita ditumpang majlis kita. Apa nak sebut? Sekali lalulah, sekali nak sebut itu. Dan ada pun segala malaikat, maka segala mereka itu, malaikat ni bukan pada mukallafai ini, atas qaul yang rajih. Malaikat bukan mukallaf kan. Siap. Kita baca tu bukan pada mukallafain atau mukallafina, sah baca lah. Boleh. Maka ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh Allah kepada mereka itu dari kerana bahawasanya Allah Ta'ala suruh akan dia kepada mereka itu supaya membesarkan akan dia oleh mereka itu, bukan kerana membawa syariat yang menjadi keberatan atas segala mereka itu. Ketahui olehmu bahawasanya yang dikatakan mukallaf. Ujungnya sikit ya ni. Kata dia adalah Nabi kita SAW ni disuruh oleh Allah Ta'ala pada mereka itu malaikat. Malaikat ni ada suruhan ke Allah, daripada Allah Ta'ala kepada malaikat untuk kenal Nabi Muhammad ni. Pasal apa? Kerana bahawasanya Allah Ta'ala suruh mereka itu akan dia malaikat ni supaya membesarkan akan dia
membesarkan akan Nabi Muhammad ni oleh mereka itu para malaikat, supaya para malaikat mengagung dia, membesarkan dia. Jadi dia bukan bab taklif malaikat untuk kenal Allah, kenal Rasul, tak. Tapi dia adalah bab supaya para malaikat mentazimkan Nabiullah Rasulullah. Bukan kerana para malaikat ni orang Ta'ala suruh tu untuk membawa syariat yang menjadi keberatan atas segala mereka itu malaikat. Jadi Allah Ta'ala suruh para malaikat berselawat atas Nabi. Tu perintah. Taklif tu taklif apa? Dia bukan taklif syar'i, tapi taklif ta'zim. Taklif ta'zim. Kalau nak guna bahasa taklif, ya. Dia adalah amar ta'zim, suruh untuk mengagung dan membesar. Dia bukan suruh tu suruh taklif, maksudnya memberatkan dengan hukum syarak, mesti buat. Dengan mana tak buat salah pada kau. Tak. Malaikat bukan ada istilah dahaka pun. Jadi bukan istilah suruhan pada malaikat dengan mana malaikat termasuk dalam mukallaf macam mana manusia dan jin, tidak. Kita manusia jin, ya, istilahnya mukallaf. Kalau ambil bahasa tu sikit, mukallaf maksudnya memberati. Para malaikat Allah Ta'ala perintah mereka berselawat, para malaikat terima perintah berselawat dengan tak rasa berat, bahkan berselawat dengan rasa ta'zim, membesar dan mengagungkan nilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu malaikat. Okey, semak kat kita. Kalau saya bagi kat tuan-tuan, bagi satu tugasan selawat macam. Selawat sehari 1000. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa lagi? Boleh? Okey, 1000 macam. Beban tak? Beban tak? Ikhlas jawab. Tak beban. 1000 tak beban. Saya nak tambah 10,000. Beban tak? Oh, berpino mata. 1000. Aku nak 10 kali pun pengsan. Berat tak? Berat. Kita berat. Satu mukallaf. Kalau malaikat tu, jin pun agak berat lah nak selawat atas Nabi. Berat. Berat. Jadi siapa yang boleh tak berat ni? Orang yang mujahadah. Orang yang arif. Tu yang kena jadi arif baru tak jadi berat. Semayang 5 kali berat. Berat. Kita dah biasa tak berat. Orang tak pernah semayang berat. Dah semayang pun berat lagi sebenarnya. Pasal apa? Kalau lama-lama berat tak? Tambah imam baca 1 juzuk subuh. Macam berpino nak mata tunggu. Itu semayang mengaji ni. Ni 8.30 tak berhenti lagi. Macam berpino nak kepala tunggu. Bila nak berhenti ni? Lapar ni. Tak tahu ke orang nak lapar ni. Mukalah berat tak? Rasa beban tak? Beban tak? Beban tu. Maksud apa? Kita beban. Kita beban. Malaikat macam mana? Tak ada. Lagi lama majlis ilmu macam mana? Lagi seronok dia. Kita lagi lama majlis ilmu, cukup dah tu. Cepat sangat alim nanti habis kosong pondok. Ustaz juga yang sebut dulu katanya. Nak cerita apa ni? Nak cerita sikit tentang syarah mukallaf tu. Satu, kat kita taklif. Macam mana pun, saya dah sebut kan, kaedah kita buat taklif syarah ni, nak tunggu ikhlas baru nak buat, bukan jalan. Bukan kaedah dia. Apa dia? Buat apa yang wajib. Yang sunat pun paksa diri untuk buat. Dengan masa yang sama, sambil tu pergi belajar, bagi kenal apa yang diperintahkan kat kita, bagi kenal kita ni sembah siapa, kenalilah Allah, kenalilah Nabi Muhammad, kenal apa benda yang kita ditaklifkan untuk buat amal ibadat tu, untuk zikir tu. Kita kenal Allah Ta'ala, nanti apa yang asal jadi beban, dia bukan beban, bahkan seronok. Baca Quran seronok, zikir seronok, selawat seronok. Pasal apa? Pasal kenal. Macam mana pun sebelum kenal, apa ayat asal dalam kitab pakai, kita ni mukallaf. Apa maksud mukallaf? Ditaklif, diberatkan dengan hukum syarak. Memang berat. Ngaji berat, ngapal berat.
Nak zikir berat, selawat berat, semua berat, semua berat. Jadi bila jadi ringan? Bila faham ringan, bila reti ringan, seronok ringan, faham apa, arif ringan, kasih ringan. Kalau kasih ringan, kalau kasih ringan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ringan dengan kita dalam bab yang sepatutnya. Memang kita kena dapat keringanan itu dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, dengan berkat kita duduk dalam majlis yang mulia ni, dengan kita baca kitab yang mulia daripada ulama'-ulama' kita yang mulia ni. Mohon kita pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dia mudahkan kita untuk zikir dengan dia, ingatkan dia, tauhidkan dia, kasihkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada kita kesihatan zahir, batin, sihat, akal fikiran kita tepat pula dengan prinsip akidah ulama ahli sunnah wal jamaah ni, insya-Allah. Baik. Insya-Allah sambung nanti. Ketahui olehmu bahawasanya yang dikatakan mukallaf itu iaitu orang. Sambung itu, insya-Allah. Ada soal? Jalla wa azza. Kan Jalla tu tak ada sifat kekurangan kan. Azza tu bersifat dengan sifat selayak dengan dia, kan. Ya, Jalla tu makna dengan subhana. Tajalli tu sama dengan Jalla. Kalimah. Oh. Ya. Dia bukan Jalla tu. Dia bukan takhalli, tahalli, tajalli tu dia bukan daripada Jalla tu, dia Jalaya. Dia bukan Jalala. Tajalli tu bukan Jalala tapi Jalaya. Bagus soalan tu. Kalau tak dia macam patah balik ke belakang tak. Tak. Dia bukan reverse itu. Jadi tajalli tu dia bukan Jalala. Kalau Jalla wa Azza, Jalla tu daripada Jalala, Azza daripada Azaza kan. Apa sebut tadi? Kalau takhalli tu kholaya, tahalli halaya. Kalau sebut fi'il madhi dia lah fa'ala. Kalau tajalli jalaya. Jadi dia semua tidak naqis, mutallam. Okey. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.